Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, kami akan membincangkan salah satu tajuk yang terdapat dalam subjek Qawaid Tafsir. Saya Nur Kamarina binti Azhar dan sahabat saya Hawa Farihah binti Mustafa akan membentangkan tajuk mafhum mukhalafah. Seperti yang kita tahu, mafhum ini adalah salah satu daripada pecahan ilmu usul fiqh dan ianya terbagi kepada dua bahagian, iaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Aspek yang hendak dibincangkan dalam tugasan kami ini ialah mafhum mukhalafah, iaitu untuk mengetahui makna yang difahami daripada lafaz secara berlawanan atau bersalahan. Dan saya menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya Hawa Farihah. Mafhum al-mukhalafah. Ta'rif dilalatul kalam ala nafil hukmi as-sabit lil mazkur an mazkur liintifai qaidu mu'tabar fi tashri'. Maksud mafhum mukhalafah ni adalah petunjuk lafaz yang menunjukkan hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari mantuknya kerana tiada batasan yang berpengaruh dalam hukum. Secara ringkasnya, mafhum mukhalafah ni adalah yang berlawanan dengan mantuk. Misal mafhum mukhalafah, contohnya kita boleh lihat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-280. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Mantuk an-nas yadullu bi zahirahi ala al-maddain al-ajiz an wafa'id dain yajibu imhaluhu hatta yasal. Fal-maddain mawsuf bi kaunuhu mu'asira. Mantuk an-nas bagi ayat di atas adalah orang yang berhutang tapi tidak mampu untuk membayar hutang disebabkan kesempitan yang ada, maka diberi penangguhan untuk membayar hutang itu sehingga dia mampu membayarnya. وهذا الوصف العنصر قيد معتبر في الحكم إذ لولا العنصر لما سرع الوجوب إمحال العنصر إذا حاله بني على أساسها هذا الحكم. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau tiada kesempitan, tiada alasan untuk penghutang itu tidak membayar hutang, dan kesukaran atau kesempitan yang ada itu menjadi sebab kepada wujudnya penangguhan itu. Iz intifa'u hadzal wasfu bi anna asbahal maddain musiran intifa' al-hukum wa huwa wujub imhal wa sabit naqidah wa huwa al-talibah. Maknanya, hukum tu adalah untuk orang yang tidak mampu membayar atau orang yang sedang berada dalam kesempitan. Maka apabila dia sudah mampu ataupun maka apabila dia sudah senang, hukum itu ternafi untuk dia, maka wajib untuk dia membayar hutang. Pendapat ulama bagi mafhum mukhalafah ni adalah jumhur sebagai hujah. Hanafiyah dan Ibnu Hazm laisa hujah, itu bukan hujah atau tidak diterima. Munsya'il khilaf ataupun apa yang diorang pertikaikan antara mafhum mukhalafah ni adalah hal intifa'ul hukum indal qaidu mustafad min tariqul mafhum al-mukhalafah atau sabit bil adamil asli, iaitu adakah ternafinya hukum ketika ternafinya pengikat yang memberi faedah kepada metod mafhum mukhalafah ini, atau adakah ianya sabit tanpa asal. Seterusnya, anwa'ul mafhum mukhalafah. Jenis-jenis mafhum mukhalafah. Pertama, mafhumul sifah. Seterusnya, mafhumul syarat, mafhumul ghayah, mafhumul adad dan mafhumul laqab. Jenis yang pertama adalah mafhumul sifah. Ta'rif dilalatul lafzi al-muqayyad bisifati ala nafil hukmi al-mawsuf indal intifai tilka sifah. Maksudnya adalah menetapkan sesuatu hukum yang berlawanan dengan sifat yang telah ditetapkan di dalam nas. Contohnya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-25 yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik,
yakni yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya, lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki. Mantuk An-Nas, ibahah nikah al-ima al-mu'minat indal al-ajzi an nikahul harair, wa mafhum mukhalafah ala nahi an nikah al-ima ghairul mu'minat. Berdasarkan ayat tersebut, pemahaman asal ataupun mantuk nas daripada ayat tersebut adalah jika seseorang itu tidak mampu untuk mengahwini seseorang perempuan mukminat yang merdeka, maka kahwinlah dengan mana-mana hamba mukminat yang ada di kalangan hamba-hamba yang mereka miliki. Tapi secara mafhum mukhalafahnya pula, kebolehan untuk berkahwin dengan hamba ni hanya dibenarkan kepada hamba yang mukminat sahaja. Maka jika hamba tersebut musyrik atau kafir, Islam tidak membenarkannya berpandukan kepada ayat ini. Seterusnya, mafhum musyarat. Ta'rif huwa dalalatul lafzi al-mu'allaq fiha al-hukum ala syarat ala intifa'i hukum inda intifa'i syarat, iaitu menetapkan sesuatu hukum sesuai dengan syarat di dalam nas. Misal fi surah At-Talaq ayat yang ke-6 yang bermaksud, dan jika mereka, yakni isteri-isteri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin. Mantuk An-Nas, wujub an-nafkah lil mutallaqah talakan ba'inan iza kanat hamilan, iaitu wujudnya nafkah kepada isteri yang telah ditalak dengan talak ba'in jika mereka dalam keadaan hamil. Mafhum mukhalafahnya pula ala intifa'i hadza al-hukum inda adama hamil. Jika isteri yang ditalak itu tidak hamil, maka tidak wajib bagi nafkah. Seterusnya, mafhumul ghayah. Ta'rif huwa dalala al-lafzi allazi qaidu fihi al-hukum bi ghayah ala subutin nakid zalika hukum ba'da ghayah, iaitu menetapkan sesuatu hukum sampai batas waktu atau tempoh yang tertentu. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187 yang bermaksud, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Mantuk An-Nas, ibahah al-akla wa syarba fil laila siyam ila tulu'an fajr, wa mafhum mukhalafah hurimat al-akla wa syarba ba'da hazihi ghayah ay ba'da tulu'u fajr. Mantuk An-Nas ataupun pemahaman asal daripada ayat itu adalah keharusan untuk makan dan minum pada malam hari pada bulan Ramadan sehingga terbitnya fajar. Mafhum mukhalafahnya ataupun pertentangan daripada ayat itu adalah diharamkan untuk makan dan minum selepas waktu tersebut, yakni selepas terbitnya fajar. Baiklah, saya akan sambung slide yang seterusnya, iaitu jenis-jenis mafhum mukhalafah yang keempat, iaitu mafhum al-adad atau kita panggil mafhum bilangan lah dalam bahasa Melayunya. So at-ta'rif huwa dalalah al-lafaz allazi qayyid al-hukmu fihi bi'adad nakid dhalika al-hukmu fima adan dhalika al-adad adamu ziyadah wa nuqsan. So maksud ta'rif di sini adalah mafhum al-adad ni adalah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan jumlah bilangan yang tertentu, dan selanjutnya menafikan hukum tersebut pada jumlah bilangan yang selain yang dilafazkan daripada nas. So al-misal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, adz-dzaniyatu wadz-dzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Surah An-Nur ayat kedua yang bermaksud perempuan-perempuan yang berzina dan lelaki-lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Mafhum mukhalafah dalam ayat ini adalah ada mujawaz al-jilda fi had al-zani akul au akthar min hadha al-adad. Mantuk dari ayat di atas adalah menetapkan pukulan 100 kali untuk berzina lelaki dan perempuan. So mafhum al-adad dari ayat tersebut adalah tak sah pukulan terhadap penzina bila pukulannya lebih ataupun kurang dari 100 kali yang telah ditentukan. So mafhum dalam ayat mafhum al-adad dalam ayat ni adalah 100 kali pukulan. Jika lebih
pukulan tu ataupun kurang pukulan terhadap berzina itu, maka tak sahlah pukulan tu. Itulah maksud mafhum al-adat dalam ayat ni. Okey, saya teruskan. Jenis mafhum mukhalafah yang terakhir iaitu mafhum al-laqab ataupun kita panggil mafhum gelar ataupun sebutan. At-ta'rif huwa mafhum al-isim ya'ribu bihi an al-dhad sawa akana ilman min i'lam am wasafan am isim jinas au naw. Maksudnya di sini mafhum al-laqab ni adalah penunjuk suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu atas tidak berlakunya hukum itu untuk orang lain. Contohnya, al-mithal Muhammadun Rasulullah. Surah Al-Fatah ayat 29 itu Muhammad itu Rasulullah. So mafhum mukhalafah bagi ayat ini adalah wairu Muhammad laisa Rasulullah. Selain daripada Nabi Muhammad bukanlah Rasulullah. So ayat tu macam melalui gelaran atau sebutan itu Muhammad Rasulullah. So selain daripada Nabi Muhammad maka dia bukanlah Rasulullah. Baiklah, kita pergi ke slide yang seterusnya. Syurut al-amal bil mafhum mukhalafah. Awalan, alla ya'arid hadha al-mafhum mantuk. Maksud dia, mafhum mukhalafah itu tak bertentangan dengan mantuk ataupun mafhum muwafaqah. So mantuk kat sini maksud sesuatu yang ditunjuki lafaz dan ucapan lafaz itu sendiri. Manakala mafhum ni pula ada sesuatu yang ditunjuki tetapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri. So mantuk dengan mafhum ni perlu digunakan kedua-duanya sekali dan ia lebih kuat untuk digunakan dalam istidlal. Bila mafhum mukhalafah ni dia berlawan dengan kedua-duanya, maka dia tak dapat diamalkan. Alla kuna fi al-waqi'ah ghairu amantuk biha allati intafa anha al-qiyad. Dalil syar'i khas qad wara da bihukmiha. Maksud dia berada dalam kejadian yang tak diingini dan mana catatan itu dikeluarkan adalah bukti undang-undang khas yang telah ditolak. Mislu An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taksuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina. So maksud dia ayat ni, dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa memendekkan solat. Jika kamu takut diserang oleh orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Al-mantuk fi hadzal ayat jawaz qasr as-salat fi halat al-khawf. So dibenarkan solat qasar dalam keadaan kita takut dan ataupun ada bila ada musuh. Al-mukhalafah pula fi halat al-aman thubut naqidah wa huwa adamul ajaz. Maksud dia dalam hal keamanan yang sabit bertentangan adalah tak dibenarkan. Surah jawaz qasr as-salat fi as-safir aman halatan al-khawf wa halatan al-aman ala as-sawa wa algha asyurud al-warad fi mantuk al-hadith. Sedekah tasdiqullah biha ala ibadah. Okey, kebenaran untuk solat qasar pada orang yang bermusafir pada tahun ketakutan dan juga dalam keadaan aman dalam ketakutan dan keadaan di bahagian hadis itu dikeluarkan. So contohnya amal yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. La yaqsud min al-hajaj al-madhkurah takrim atau ta'zi al-mawquf. Maksud dia adalah syarat yang seterusnya adalah dalil yang disebut bukan dimaksudkan untuk penghormatan atau menguatkan suatu keadaan. Al-mithlu man kana yu'minu billah wal yawmil akhir faliqali khairan aw la yasumtu wa man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakrumu jarah. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim yang bermaksud barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik atau diam saja. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah jiran tetangga. Watabaqan lama warad fil hadis ilahu fa inna al-mu'min 'ala Allah fil akhirah takrim wa takwiyah. Maksud kat sini merujuk pada hadis di atas, dia telah menyebabkan orang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah untuk penghormatan dan untuk menguatkan. Lidzalika la yujad al-mukhalafah li'annahu la yumkin fahimahu min al-hadis bi anna an-nas allazina la yu'minu billah wa fil akhirati qad yatakallamuna bi fazazah aw yaz'ajuna jiranuhum.
Maksudnya kat sini, sebab itu tiada mafhum mukhalafah, kerana ertinya tidak dapat difahamkan daripada hadis itu bahawa orang yang tak beriman kepada Allah dan hari akhirat boleh berkata yang tak baik pada jiran tetangga. Kiranya kalau dalil yang disebut tu bukan dimaksudkan untuk penghormatan atau menguatkan suatu keadaan. So merujuk pada hadis ni, kiranya kalau orang yang tidak beriman, maka dia tak perlu buat baik kepada jiran dia. Maksudnya dalil tu bukanlah disebut untuk dimasukkan untuk penghormatan atau menguatkan suatu keadaan saja. Slide yang terakhir, syarat yang terakhir, an la yakuna al-maskut anhu kharajan makhraj al-ghalib. Maksudnya dalil yang disebut itu bukan sekadar menerangkan kebiasaan. Wa kadzalika kama fi qaulullah ta'ala fi sya'ni tahrim banat az-zawjah wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Maksudnya daripada sama juga begitu juga dalam firman Allah mengenai larangan anak perempuan dan isteri. So anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang telah kamu campuri. Wa maknahu al-ayat haramu alaikum azauj min banat zaujatakum allati tarbina fi buyutikum wa kan mashmulat bira'ayatikum wa ataftakum idza dakhaltum bitilka azawjat. Maksudnya seorang lelaki itu adalah dilarang menikahi anak perempuan isteri yang dibesarkan di rumah yang sama, dilindungi penjagaannya dan daripada kebaikan bapa tiri itu sendiri. So dalam ayat tersebut dia menerangkan bahawa antara wanita-wanita yang tak boleh dikahwini adalah anak tiri dalam penjagaan bapa tiri itu. Ayat ini tak boleh diambil mafhum mukhalafahnya, sebab anak tiri yang tak berada di bawah pemeliharaannya boleh dikahwini kerana nafas yang berada dalam pemeliharaanmu disebut adalah sekadar menerangkan kebiasaannya saja. So sebenarnya anak tiri itu dia di bawah peliharaan ayah tiri dia. Baiklah, itu sahaja dari saya, Nur Kamarina dan Haufadihah. Jika ada sebarang persoalan ataupun kemusykilan, mungkin berbetulan untuk slide kami, sila tinggalkan komen bawah. Segala yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang dari kesilapan kami sendiri. So, semoga semua stay healthy and stay safe. Terima kasih kerana sudi mendengar dan semoga ada manfaat dari apa yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih.